and then tiba-tiba dia ternampak kelibat Pontianak guys, seolah-olah perempuan yang berambut panjang dan memegang bayi di tangan dia, menyuruh dia berhenti guys. Hi, Assalamualaikum guys, and welcome back to my YouTube channel. Hi guys, okay, so seperti biasa, untuk korang semua yang menonton video Nora ni, Nora doakan sentiasa dipermudahkan kehidupan kita dan sentiasa diberikan kesihatan tubuh badan yang sihat, insya-Allah. Okay guys, so hari ni Nora nak bercerita sikit mengenai 3 kisah seram yang berlaku di Jalan Bukit Putus di Kuala Pilah, Negeri Sembilan guys. Okay, so kalau kita dengar Jalan Bukit Putus ni, aku rasa korang semua dah tahu pun tempat ni sebenarnya sangat keras guys. Okay, so tempat ni sebenarnya laluan yang boleh dikatakan terlalu banyak mengalami kemalangan, sama ada kemalangan maut ataupun kemalangan yang ringan. Okay, so di antara kemalangan yang maut itu adalah seperti terjatuhnya bas-bas di gaung-gaung di laluan Bukit Putus ni guys. Seperti mana yang kita tahu, Bukit Putus ni adalah laluan yang sangat orang kata tu berliku, yang sangat-sangat berliku guys. Dia macam jalan yang simpang siur tau. Kalau korang tengok gambar dia punya jalan dia tu simpang siur guys, kiri kanan sambil mendaki bukit tu. Okay, so daripada Seremban nak ke Kuala Pilah kena lalu kawasan tu sebelum adanya highway yang memudahkan para pengguna jalan raya untuk pergi ke Kuala Pilah. Daripada Seremban ke Kuala Pilah maupun Kuala Pilah ke Seremban, mereka harus menggunakan laluan Bukit Putus yang lama tu guys, sebelum adanya highway Jalan Bukit Putus yang baru. Okay, so bila kita sebut pasal jalan lama laluan Bukit Putus ni guys, okay, so laluan ni sangat-sangat keras, sangat-sangat banyak cerita-cerita gangguan, cerita-cerita mistik, cerita-cerita kemalangan, semuanya berlaku di laluan Bukit Putus lama ni guys. Okay, so laluan jalan ni memang sangat orang kata tu keras. So kalau korang semua nak lalu kat kawasan ni, sila berhati-hati. So kat sini aku nak share 3 cerita daripada pengalaman abang aku sendiri, dan 2 lagi daripada pengalaman yang aku dengar daripada orang lah. Pengalaman pertama adalah pengalaman ternampak Pontianak guys. Okay, so nak dijadikan cerita, aku bagi nama Liza. Okay, so Liza ni dia dengan keluarga dia sedang pulang ke kampung tau, kampung nenek dia. So dia daripada KL nak menuju ke Kuala Pilah. Okay, so pada waktu permulaan sampai saja di laluan Bukit Putus tu, pada waktu itu dia dah rasa macam agak seram kerana pada waktu itu jam menunjukkan pukul 12 malam guys. So dia balik waktu tu dalam tengah malam macam tu. So waktu itu tak banyak sangat kenderaan yang lalu. So pada mulanya perjalanan dia okey saja tau. Simpang siur jalan dia macam tu kan. So dia jalan naik atas nak menuju sampailah jumpa jalan ke Kuala Pilah tu. Okay, so by the time yang dia tengah lalu tu, tiba-tiba kan dia macam terdengar seakan satu bunyi tau. So akan satu bunyi suara perempuan berbisik di telinga dia tau. So pada waktu itu dia tak menyangkakan benda tu apa-apa ke, tak nak fikir yang bukan-bukan lah. Okay, disebabkan dia tahu laluan tu agak keras. Okay, so ayah dengan mak dia pada waktu itu dah pun tidur. Dia yang drive kereta tu, and then dia terdengar macam suara berbisik di telinga dia. Okay, so dia tak nak layan sangat suara tu, dia pun teruskan perjalanan dia. So dalam selang 2 ke 3 minit macam tu guys, and then dia terdengar macam satu lagi bunyi yang berbisik di telinga kanan ni guys, mengatakan berhenti. Mengatakan perkataan berhenti guys, seolah-olah berbisik berhenti. Macam tu. Okay, so dia dah rasa macam dah tak sedap badan, dia rasa macam agak suspend juga waktu tu, tapi dia meneruskan perjalanan dia. Okay, dan lepas itu tak berapa lama kemudian dia ternampak seakan-akan kelibat Pontianak sedang mendukung seolah-olah bayi guys di tangan dia. Okey, dan menahan kereta itu untuk berhenti. Korang dapat bayangkan tak? Okey, dalam suasana yang agak gelap, okey, dan setelah mendengar bisikan-bisikan suruh berhenti, and then tiba-tiba dia ternampak kelibat
Pontianak guys, seolah-olah perempuan yang berambut panjang dan memegang bayi di tangan dia, menyuruh dia berhenti guys. Korang bayangkan pada waktu itu. Dan selepas itu terus saja Liza tu yang nampak je benda tu, dia terus pecut gila kereta dia, and then teruskan perjalanan tanpa toleh langsung ke belakang. Itu adalah cerita pertama mengenai kisah seram Bukit Putus guys. Okay, so kisah yang kedua adalah mengenai seorang lelaki yang menaiki motor untuk pulang ke Seremban guys, daripada Kuala Pilah ingin pulang ke Seremban. So lelaki ini menggunakan laluan Bukit Putus yang lama itu dalam pukul 1 pagi macam tu guys. So pada waktu itu memang tak ada kenderaan, suasana agak gelap, agak sunyi, dan dia seorang saja menaiki motor pada waktu itu. So dalam perjalanan dia menaiki motor pulang ke rumah dia di Seremban, waktu itu dia tidak merasakan apa-apa gangguan. So dia just meneruskan saja perjalanan dia. Tapi dia terdengar pelbagai jenis bunyi-bunyi tau. Selain daripada kita dengar bunyi hutan kan, bunyi cengkerik kan, dia terdengar seakan-akan suara orang. Suara orang ramai yang sedang berborak-borak. Korang boleh bayangkan tak? Dalam keadaan laluan yang gelap gelita, yang sunyi, yang jalan berbukit-bukit macam ni, tiba-tiba boleh dengar macam ada suara orang berborak-borak dan sedang macam seolah-olah macam ada pesta pula dekat situ kan. So dia terus meneruskan perjalanan dia. Ada satu langsung pun kereta di depan dan di belakang dia tau. And then tiba-tiba sewaktu dia tengah menurun, elok je turun kan daripada laluan Bukit Putus tu, tiba-tiba dia ternampak ada satu kereta guys. Ada satu saja kereta. Kereta itu pula adalah kereta van jenazah guys. Van jenazah. Korang bayangkan, banyak-banyak kereta, tiba-tiba kereta van jenazah yang ada depan dia. Memang seram lah. So dia pun teruslah meneruskan perjalanan dia. Dia pecut motor dia laju dan dia potong kereta itu. Memang hanya nampak seorang saja pemandu yang sedang memandu, tapi muka dia agak sama-sama dan tak berapa nak jelas. So terus pecut motor dia dan dia tinggalkan laluan Bukit Putus itu. So itu adalah kisah seram yang kedua guys. So memang pelik kan, tiba-tiba ada nampak van jenazah, betul tak? So yang ini adalah kisah yang terakhir, pengalaman abang aku sendiri. So pengalaman ni waktu itu kita orang semua tengah nak pulang ke rumah kita di KL tau. Daripada Kuala Pilah, rumah nenek kita orang. Dan kita orang nak pulang ke KL. Dan tak lama lepas tu guys, kebetulan kita orang semua, adik-beradik semua tengah tidur dalam tu. Dan yang tak tidur sahaja adalah abang aku yang tengah drive tau kereta pada waktu itu. And then nak dijadikan cerita pada waktu itu guys, sangat-sangat pelik tau. Bayangkan dalam keadaan gelap, bayangkan dalam keadaan yang tak ada orang dekat laluan tu, tiba-tiba saja guys, abang aku ni, masa tu kita orang balik dalam pukul 3 pagi, tiba-tiba saja guys, pada waktu itu abang aku boleh ternampak orang ramai berpakaian berwarna putih, dalam 5 ke 6 orang macam tu, mengangkat satu keranda dan mengusung satu keranda sambil berjalan lah. Korang bayangkan tak, dalam gelap-gelap tiba-tiba ada dalam 5, 6 ke 7 orang macam tu sedang mengusung keranda di atas jalan raya tu. And then lepas tu abang aku dah pelik gila, and then dia lalu saja kat tepi tu, and then bila dia toleh guys, memang orang-orang tu semua langsung tak ada rupa maksudnya muka dia kosong, dia tak ada wajah guys, muka dia kosong, tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut, semua kening, semua tak ada. Abang aku time tu memang seram gila-gila guys. Bayangkan tak? So abang aku terus pecut kereta, bawa balik selaju yang mungkin lah. Dan besok hari tu dia demam guys. Korang bayangkan, dia demam. So ini adalah cerita daripada pengalaman abang aku sendiri, apa yang telah berlaku dekat dia. So guys, inilah dia antara kisah-kisah seram yang aku nak cerita dengan korang semua, yang telah pun berlaku, cerita-cerita seram di laluan Bukit Putus yang lama tu guys. So macam mana korang rasa? Adakah korang berani nak lalu kat kawasan tu, atau korang nak guna highway yang baru saja? So kalau aku, memang aku takkan lalu lagi lah kawasan Bukit Lama tu, sebab memang sumpah aku takut dan scary gila. Kawasan tu gelap gelita
dan haunted way. Okay, so better korang gunakan highway yang baru. Okay, so sampai sini sajalah yang aku nak share dengan korang video aku untuk kali ini. Okay, so terima kasih yang nonton sampai habis. I love you so much. I thank you so much for your support. Kalau korang suka video Nora ni, jangan lupa tekan butang like, subscribe, comment and turn on notification juga untuk dapatkan update-update yang terkini dari Nora. So sampai sini saja video aku untuk kali ini guys. So jangan lupa stay safe guys. Okay, and Assalamualaikum. Bye bye.